Apa khabar semua? Nama saya Putri. Hari ini kita ada satu topik hangat yang ingin diperbincangkan dengan Encik Alex, seorang peguam. Apa khabar semua? Nama saya Alex Gan. Saya seorang peguam yang telah beramal selama 8 tahun. Hari ini kita ada satu topik iaitu berkenaan tentang masalah-masalah yang timbul sejak PKP dan PKPB diumumkan. Kita telah mengumpulkan beberapa soalan yang telah diambil daripada media sosial. Untuk soalan pertama, apakah proses yang patut diambil sebagai pembeli rumah untuk kali pertama? Untuk pembeli rumah bagi kali pertama, yang sangat penting yang perlu diambil kira, nombor satu adalah berkaitan dengan stamp duty. Sebab untuk pembeli rumah pertama kali kan, kerajaan ada bagi insentif di bawah pengecualian cukai untuk stamp duty. Jadi biasanya beli rumah semasa membuat pindahan milik, dia memerlukan stamp duty yang amat tinggi, lebih kurang 2% daripada harga pembelian. Jadi kalau untuk pembeli pertama, kali pertama, biasa dia untuk harga yang rendah daripada 2.500.000 mengikuti tahun ini 2020 yang telah diberitahu, ia adalah untuk harga rumah yang rendah daripada 2.500.000, dia adalah dikecualikan untuk stamp duty. Proses membeli rumah, setiap pembeli rumah perlulah faham yang paling penting, nombor satu, perjanjian jual beli mesti ditandatangani. Namun ada beberapa tips yang saya ingin kongsi dengan netizen. Nombor satu, terhadap harga-harga yang akan digunakan ataupun wang yang perlu digunakan selain daripada harga pembelian. Nombor satu, kita kena bayar lawyer fees, fee guaman. Nombor dua, kita kena bayar transfer fees. Nombor tiga, kita kena bayar juga stamp duty yang tadi saya katakan. Dan nombor empat, jika ada membuat pinjaman juga kita perlu bayar stamp duty dan juga legal fee untuk perjanjian pinjaman. Jadi kita kena fahamlah, yang paling penting kena tengok secara teliti bil-bil yang telah dikeluarkan oleh firma peguam. Sebab situlah charges biasanya kebanyakan orang ramai tidak faham bagaimana charges-charges tersebut dikenakan. Dan juga yang penting sekali, perjanjian jual beli semasa ditandatangani mestilah melantik seorang peguam, kerana peguam akan menjelaskan semua tema-tema yang terdapat dalam perjanjian jual beli tersebut. Perjanjian jual beli terdapat dua jenis. Satu jenis adalah membeli secara terus daripada pemaju, dan cara kedua adalah membeli second hand punya rumah. Maksud dia subsil di bawah praktis kita panggil dia subsil. Untuk pembelian rumah baru daripada pemaju, biasanya SPA ataupun Sale and Purchase Agreement dia sudah disediakan mengikuti akta. Tetapi untuk perjanjian jual beli yang kemudian, maksudnya rumah yang lama pernah dibeli, dia adalah tidak sama. Perjanjian jual beli boleh mengikuti tema-tema yang telah disetujui oleh kedua-dua pihak. Jadi ini juga perlulah kita meneliti. Dan jika pihak-pihak ada menggunakan ejen, juga perlulah meneliti. Nombor satu, sebab ejen hartanah adalah step 1 untuk semua pembelian rumah. Maksudnya, you akan dapat letter offer. Dan tema-temanya juga adalah jelas di bawah letter offer tersebut. Jadi sebelum sign letter offer tersebut, perlulah kita meneliti letter offer tersebut. Biasanya kita akan menambah condition seperti
subject to loan approval, sebab sekarang banyak orang tidak dapat loan. Kalau tak letak condition tersebut, maka jika tak dapat loan, letter offer tersebut yang telah ditandatangani dan juga biasanya dengan 2% deposit yang telah dibayar akan di-forfeit. Jadi inilah kita perlu secara langsung meneliti kepada tema-tema sebegini. Itu saja saya nak share mengenai perjanjian jual beli bagi pembeli rumah pertama kali. Soalan kedua, sebagai pembeli rumah pertama, apakah cara untuk mengetahui harga rumah yang sepatutnya supaya tidak ditipu? Untuk soalan ni, saya ingin menasihatkan bahawa jika nak mengetahui harga hartanah ataupun tanah, pihak-pihak boleh membuat satu valuation report atau melantik satu valuer, independent valuer, bukan daripada bank tetapi dari dia independen lah, dipilih oleh pembeli ataupun penjual secara tersendiri, dan mengikuti valuation report tersebut, pihak-pihak akan tahu harga yang telah ditetapkan ataupun harga yang di-value oleh pihak valuer. Jadi kalau harga yang di-offer oleh pihak penjual adalah lebih tinggi daripada harga valuation, maka pihak bakal pembeli boleh memilih untuk tidak membeli hartanah ataupun rumah tersebut. Saya juga ingin menyatakan bahawa dia bukanlah satu penipuan jika kamu membeli dengan harga yang lebih tinggi, kerana atas prinsip willing buyer, willing seller, maka tiadalah wujudnya penipuan. Jika ada pembelian yang kita membeli lebih dengan harga yang lebih tinggi pun, ia adalah satu pembelian yang telah disetujui, cuma untuk pembeli ia adalah tidak baloi. Itu sahaja. Soalan ketiga, apakah kebaikan dan keburukan untuk pembeli rumah pertama dalam membeli rumah yang belum dibina berbanding dengan rumah yang telah dibina? Kebaikan dan keburukan untuk rumah yang belum dibina, maksudnya dia dijual oleh pemaju lah. Kebaikan dia adalah bahawa jika anda beli rumah tersebut pada tahun ini, terdapatnya banyak exemption seperti mana yang saya sudah katakan tadi. Untuk harta yang kurang daripada 2,500,000, dia akan dapat full exemption untuk stamp duty. Itu kebaikan dia. Satu lagi kebaikan untuk rumah yang belum dibina adalah rumah tersebut value dia lebih tinggi sebab dia baru dibina, dan biasanya masalah rumah juga tidak banyak sebab rumah baru dibina. Tetapi untuk keburukan rumah yang belum dibina ini, biasanya dia tertakluk kepada pemaju, sebab saya pernah buat banyak kes mengenai pemaju tidak dapat menyerah hartanah ataupun rumah pada masa yang telah ditetapkan. Biasanya pembinaan mengambil 3 tahun, tetapi dia akan habis bina cuma pada tahun keempat ataupun tahun kelima. Maksud dia ada LAD, dia ada late delivery interest. Jadi keburukan dia adalah pembeli mungkin menghadapi risiko bahawa pemaju tidak dapat menyiapkan hartanah tersebut, dan pada akhirnya akan timbulnya kes mahkamah untuk menyelesaikan perkara ini. Dan berbanding dengan rumah yang telah dibina, maka tidak adalah isu-isu seperti ini, keburukan seperti ini. Jadi semasa membeli rumah pertama yang baru dibina oleh pemaju, perlulah pembeli meneliti siapa yang membina, yang akan memajukan ataupun membina rumah tersebut. Ini sajalah perkongsian saya untuk episod ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama saya, Alex Gan. Sekian, terima kasih.